Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Majdi. Apa khabar Majdi pagi ni? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana pula dengan Daud Iskandar dan juga Atul di sana? Ya, alhamdulillah kami baik, keadaan baik. Ini masalahnya Atul. Kalau dikatakan dah berjanji tapi nampak macam berjanji kan? Itu namanya auranya lah, ada auranya. Nanti kalau diucapkan dah berjanji kena ucap pembohong. Tapi sebetulnya indah berjanjilah ya. Itulah dikatakan chemistry ya. Cik Wah. Kan? Baik, untuk seterusnya kita serahkan untuk Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda penonton. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami menerusi Rampai Pagi TV, dan kali ini lintas langsung dibawakan dari daerah Tutong, dan alhamdulillah keadaan cuaca pada pagi ini dalam keadaan yang baik sekali, dan apa yang kita harapkan agar pemandu-pemandu kepada anda di luar sana agar sentiasa tingkatkan kewaspadaan dan sentiasa jaga keselamatan walaupun di mana jua anda berada. Dan untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, mari kita saksikan bersama bahan yang kami sediakan untuk tontonan anda hari ini. Umpama terapi diri bagi awang Haji Muda Yusran bin Abdullah setiap kali melihat ternakan kelulut di halaman rumahnya yang terletak di Kampung Batang Mitus. Menjadikan aktiviti ini sebagai satu hobi yang menyihatkan tubuh badan, beliau turut berkongsi bermulanya pemeliharaan lebah kelulut adalah pada sekitar tahun 2016-2017, dan beberapa tahun kemudian beliau semakin aktif untuk menternak lebih banyak kelulut. Ini kerana manfaat dan khasiat yang terkandung padanya memberi maslahat pada diri dan keluarga beliau. Baik, Tuan Haji, kulihat ni arah kawasan halaman rumah kita ni ada banyak ni lok kelulut. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sejak bila kita mula menternak kelulut tadi? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kedai aku memelihara kelulutan ni sejak 2 tahun lebih yang lepaslah. Ini bermula daripada 10 lok cuma tu, dan sampai sehingga sekarang ini mungkin lebih daripada 200 lok lah. Jadi macam mana kita boleh ada orang rasakan menternak atau adakah sebab trend atau bagaimana? Bukan juga trend, tapi ya kisah sebenarnya daripada peranak dulu. Yang ini mengandung. Saya mengandung parutnya 3 bulan, selisma saja, 2-3 hari selisma. Jadi ada angkalnya cuba mencuba minum madu kelulut. Jadi dicubanya, dah sampai 2 minggu, alhamdulillah selismanya tu hilang bah. Kurang lah, dah jadi hilang. Soalnya baik babah memelihara kelulut tu. So kedai aku kembangkanlah daripada 10, 20, 50, alhamdulillah. So sampai sekarang ini dalam 200 lebih lok itu ada. Jadi sebabkan manfaatnya tu bah yang buat kita mau lagi menjaga tu. Jadi boleh kongsikan antara jenis-jenis kelulutnya ada dijaga ni macam mana? Nah, sebenarnya kedai aku minat saja jenis Tritigona hitama. Hitama. Ada yang lain itu pindah banyaklah. Macam Turasika, Taminata, indah banyak. Dalam selok 2 lok aja. Hitama ini kedai aku suka sebabnya bila kita ni ekstrak madunya ataupun tani sirop madunya, dalam masa 2-3 minggu itu ia berbalik semula membuat madunya bah. Tapi itu pun tertaluk kepada pengambilan makanannya yang di sekelilingnya lah. Kalau misalnya banyak bunga, sumber makanannya banyak di sekeliling, jadi lebih cepat ya mengambil madunya. Kalau di sana Tuan Haji ada tu lok-lok yang lain, boleh kita nilai ke sana lagi? Ada pulang, tapi ndak banyak. Sebanyak 200 sarang atau rumah kelulut yang ada di halaman ini dipelihara dan diusahakan oleh beliau sendiri, termasuklah pengambilan madu kelulut yang lazimnya dilakukan 4 ke 5 kali dalam seminggu dan diekstrak dalam 5 ke 6 sarang sehari. Jadi Tuan Haji, macam mana ni kebiasaannya kita mengekstrak madu-madu kelulutan ni? Bagaimana? Okey. Nah, sebaiknya bagi kedai aku lah, pengalaman sudah lama, selalunya kedai aku menyirok atau mengekstrak madunya tu sebelah tengah hari waktu panas matahari. Ya, sebabnya
kalau masanya limbu ataupun lindung ataupun cuacanya muram, mendung, ia akan garang lah menyerang. Menyerang tidak menggigit, sebabnya jenis hitaman ni yang bukan ada sengat. Oh, ini ada sengat tak? Itu sebabnya tidak menyengat. Jadi mungkin ada tips lain juga yang boleh Tuan Haji kongsikan selain daripada apa, pakai baju yang cerah kah? Yang cerah. Nah, kalau orang tahan walaupun dah pakai baju cerah, tapi sebaik-baiknya pakai anulah topping rawak tu. Rawak tu. Kalau tidak mengacau kita ni waktu mestrik. Tupi lagi baik. Sebabnya ia kelulutan ni suka warna hitam. Suka warna hitam dan dia suka mencium bau keringat ataupun paluh kita ni. Itu sebab ia menyerang atau? Tidak jual lah, bukan. Contoh saja. Kalau baru, orang baru ataupun kita ni tiba-tiba membuka ada sarangnya tu, kalau ia aktif maksudnya ia akan membuat koloni baru atau waktunya ya garang. Jadi biasanya kalau kita sekali mengekstrak, berapa liter kita boleh dapat? Ya, sebenarnya mengikut basar kutak madu tu. Macam kedai aku ni misalnya 15 inci kali 5 inci. Okey, kalau ia panuh, ia punya kutak madunya boleh dapat 800 ml ke 1.2 ml. Ikut keadaan tangki madunya tu lah. Kadang-kadang kalau tangki madunya kecil, damit, itu yang tidak berapa banyak. Lagipun ikut aktifnya ia membuat madu ataupun pengambilan makanan itu. Sebabnya kalau masa bunga, masa ia makan aktif dan rajinlah tenteranya membawa membuat madunya di dalam. Beliau turut mengongsikan kaedah pemeliharaan lebah kelulutnya ialah dengan menggunakan teknik topping, iaitu menggunakan bahan batang pokok kayu yang mengandungi koloni lebah kelulut dan diletakkan kotak madu di bahagian atasnya. Selain itu, atap plastik yang kerap digunakan oleh penternak-penternak kelulut juga mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Ya, kalau dari hutan kan ini saja, loknya saja. Tiang belum ada tu. So, kita ni paksa membuat tiangnya supaya dapat tinggi sedikit. Lepas itu, paksa kita ni buat kotaknya untuk sekarang sarang anunya tu, sarang tangki madunya. Tangki madunya dibuatnya di atas. Dan dalam tangki madunya tu sama kotaknya ni saya buatkan plastik. Ya, kalau dah salah 2 lapis plastik. Plastik jernih sama plastik hitam. Plastik jernih itu kalau untuk kita ni melihat di luar saja, jadi nampak apanya di dalam. Plastik hitamnya tu mengcover untuk memprotek ya daripada panas. Jadi fungsi atap. Nah, atap memanglah kalau di hutan, kalau hanya di batang kayu hujan panas pun dia tahan. Tapi oleh sebab kita ni buat kotak, perlu kita ni buat atapnya untuk memprotek ataupun menghalang daripada air hujan nampak. Jadi kan ini kayu, kotaknya ni kayu. Jadi kalau anda dibuat atap kan merosak. Jadi atapnya ni mesti zinc atau macam mana? Tidak semestinya zinc. Sama ada tikar gatah kah. Janji untuk melindung tangki kotaknya tu tidak kena basah lah. Apalagi kayu kan, kayu menatahan. Jadi kalau kebiasaannya kelulutan ni tempat yang paling sesuai diletakkan di mana? Ya, mesti ada yang terlindung. Tidak panas lah. Kadang-kadang kalau penahan cahaya matahari terlampau panas, ia akan lari. Itu sebabnya sebilangan penternak kadang-kadang ia lari ataupun ia dalam kotaknya ni ia punya propolis itu kan cair. Cair. Jadi tapi ada yang menghasilkan madu ke tak? Tidak. Kalau sudah ya cair, hendaklah ada madunya. Itu sebab panas tu. Itu sahaja fungsi atap sama kotaknya tu, sama plastiknya tu untuk menahankan ke dia daripada panahan matahari, panasan. Setiap orang mempunyai cara atau kaedah penjagaan yang berbeza dalam penternakan kelulut. Namun bagi beliau, mempunyai kawasan yang bersih daripada semak samun adalah antara tips penjagaan yang baik. Di samping memastikan kotak madunya terhindar daripada musuh-musuh kelulut seperti cicak, semut, anai-anai, labah-labah dan sebagainya.
Selain itu juga, sarang kelulut paling sesuai diletakkan di kawasan yang teduh serta berhampiran dengan pokok-pokok buah, kebun atau bunga-bungaan sebagai sumber makanan mereka. Memelihara atau menternak kelulut di sekitar halaman rumah banyak memberikan manfaat, terutama untuk mendapatkan sumber bekalan madu asli untuk keluarga, selain membantu menyuburkan tanaman-tanaman bunga dan buah di kawasan rumah, kerana kelulut merupakan ejen pendebungaan kepada tanaman bunga serta pokok-pokok buah.